Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SK 3BK di Mercu. Alhamdulillah pada pagi 9 Syawal pada pagi ini kita dapat bertemu kembali anak-anak Pak Zuhal untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Okey, cikgu harap pada pagi ini anak-anak semuanya dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga. Jadi untuk sesi PDPR pada pagi ini, insyaAllah kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan umul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, cikgu harap anak-anak semua dalam keadaan sihat dan telah bersedia untuk mata pelajaran kedua pada pagi ini. Dan pada pagi ini untuk 2 jam cikgu akan bersama-sama dengan semua anak Pak Zuhal untuk mata pelajaran kita. Pada pagi ini kita akan buat membina ayat daripada gambar tunggal. Okey. Cikgu rasa anak-anak dah biasa dengan perkara ini. Kita telah belajar beberapa kali di dalam kelas semasa sesi bersemuka. Tapi untuk sesi pengajaran pada pagi ini, cikgu harap semua telah bersedia dengan alat tulis, dah ada. Dan yang paling penting, pada pagi ini kita akan menggunakan modul PDPR yang telah cikgu sediakan dan cikgu telah minta ibu atau bapa anak-anak semua untuk ambil di sekolah pada hari Selasa yang lepas. Okey. Okey, boleh? Okey, pada pagi ini kita akan gunakan modul PDPR iaitu karangan jenis A. Okey. Pada pagi ini cikgu nak memperkenalkan nama kaedah yang cikgu akan gunakan untuk membina ayat daripada gambar tunggal, iaitu kaedah okey kun. Okey, ulang balik. Okey kun. Okey. Pelik kan? Okey. Sebelum ni kita dah pernah belajar tapi cikgu tak perkenalkan. Cikgu fikir-fikirkan bagaimana cikgu nak bagi kamu ingat. Bagaimana cikgu nak bagi siapa yang sebelum ni buat tak dapat selesaikan. Pada pagi ni cikgu perkenalkan kaedah okey kahun. Okey. Apa kaedah maksud kaedah okey kahun tu? Okey. Okey, kaedah okey kahun ialah okey, terpapar okey kahun. Okey. Maksudnya iaitu O ialah orang, KK ialah kata kerja, Hu ialah huraian, N ialah noktah. Okey. Orang, kata kerja, huraian dan noktah. Okey, untuk membuat satu ayat yang gramatis, yang baik, kita mesti ada subjek iaitu orang. Okey, kata kerja diikuti dengan huraian yang menceritakan tentang apa yang orang itu lakukan dan yang diakhiri dengan noktah. Kenapa cikgu gunakan kaedah okey ke hun? Hun yang diakhiri dengan N di belakang sebab cikgu selalu jumpa anak-anak, terutama anak Pak Zuhal. Okey, dah siap tulis siap dengan ayat, mesti lupa meletakkan tanda baca yang paling utama ialah iaitu tanda noktah. Kalau tidak ada tanda noktah, membawa maksud ayat tersebut masih belum selesai. Kerana tanda noktah menunjukkan bahawa ayat itu telah pun selesai dan intonasinya telah akan ada sedikit perubahan. Okey, jadi beringat, okey kahun membawa maksud O ialah orang, KK lah kata kerja, huraian, SU lah melambangkan huraian, N ialah noktah. Okey. Jadi cikgu senang nak fikirkan bagaimana nak ingatkan. Jadi selepas ni anak-anak ingat okey kahun, maka inilah cara untuk murid-murid anak-anak Pak Zuhal buat ayat yang lengkap dan gramatis. Boleh? Baik. Okey. Seperti yang anak-anak ada dalam modul PDPR kita dalam A1. Okey, cikgu berikan satu gambar yang mana terdapat satu keluarga
yang sedang bekerja. So, kita mulakan dengan menganalisis gambar. Kita lihat dalam gambar ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa cikgu beritahu ni satu keluarga? Pastinya sebab ini ada pagar, ini ada rumah, ada bumbung, ini ialah beranda dan ada pokok-pokok, dan ini pastinya ialah satu keluarga. Kerana ada kereta, dan kita lihat kalau ikut berdasarkan muka-muka, cikgu boleh beritahu mungkin muka sama, tapi kita pilih salah seorang ialah ibu, salah seorang ialah bapa dan salah seorang ialah anak. Okey. Maka ada budak perempuan seorang, ada murid lelaki, dan ini mungkin ialah ibunya. Okey. Tak ada masalah. Mungkin boleh letak ini ibu atau ini ibu. Terpulang. Okey. Dan kalau mungkin anak-anak letak dua-dua ni bukan ibu, mungkin ibunya berada di dalam dapur, di dapur. Okey. Tak ada masalah. Tetapi kita lihat bahawa sedang berlaku satu aktiviti, mungkin pada hujung minggu atau pada cuti sekolah. Kerana kalau nak buat pada hari Isnin sampai Jumaat, mungkin ayah dan ibunya bekerja. Okey, dan mungkin anak-anaknya bersekolah. Okey, jadi dah boleh lihat. Inilah aktiviti. Kita analisis gambar, kita lihat dan kita kena fahamkan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita perhatikan. Perkara yang kedua, kalau berdasarkan okey ke dulu, yang tadi cikgu ajar, O ialah orang. So, apa yang penting? Gambar yang kedua ialah kita kena lihat orang. Kita kena namakan orang-orang yang terdapat dalam gambar. Kamu boleh bagi nama apa saja, tidak ada masalah. Kalau cikgu nak letak, ini ialah Aiman. Boleh? Yang ini cikgu nak bagikan nama dia Ayah Aiman. Atau kita namakan Encik Wazif. Kenal Encik Wazif Kemudian cikgu fikir balik, cikgu nak bagikan nama Ibu Aiman, Puan Awatif. Okey. Baiklah, ada Aiman, ada Ayah Aiman, ada Ibu Aiman. Baik, kita nak bagi yang kedua pula, keempat pula, Hakim, iaitu adik Aiman. Dan yang kelima, cikgu nak bagikan nama yang kelima, orang yang terdapat dalam gambar, iaitu Auni atau kakak Aiman. Ini hanya nama saja ya. Okey. Jadi ada Aiman, ada ayah Aiman, ada ibu Aiman, ada adik Aiman dan kakak Aiman. Okey, okey ke Hun? Okey, yang kedua ialah apa? Kata kerja. Baiklah. Yang kedua ialah kata kerja. Tengok, cikgu dah beritahu dulu kata kerja iaitu aktiviti yang dilakukan. Okey, kita lihat apa yang sedang mereka lakukan. Apa kata kerja yang terdapat dalam gambar ni? Yang pertama, menyabun. Okey, menyabun. Perhatikan kata imbuhan dan cikgu sambung dengan sabun. S gugur jadi Y. Yang kedua, menjirus. Nampak? Ada pipe air sedang menjirus. Yang ketiga, membasuh. Maknanya kedua-duanya, Aiman dan Ayah Aiman sedang membasuh. Kata kerja yang seterusnya cikgu boleh dapat, iaitu menyiram. Okey, menyiram pokok sebab ada bekas penyiram air. Yang keempat, yang kelima, membuang. Nampak? Adik Aiman sedang membuang sesuatu dalam tong sampah. Dan yang akhir sekali ialah kata kerja yang cikgu boleh dapat iaitu menyapu. Mungkin anak-anak boleh dapat banyak lagi. Membersihkan. Boleh membersihkan. Mengumpul sampah. Menuang. Ada banyak sebenarnya kata kerja yang boleh kita dapati daripada gambar tunggal yang diberikan. Boleh? Cuma dalam kali ini, cikgu cuma memperkenalkan 6 kata kerja. Sebenarnya cikgu pernah beritahu dalam kelas dahulu, kata kerja dahulu sebenarnya sangat-sangat banyak dalam satu-satu gambar. Baik, boleh? Dah dapat nama orang, dah dapat kata kerja. Sekarang kita gunakan kaedah okey ke Hun. Baiklah. Oh maaf, ada satu lagi rupanya ya. Cikgu terlupa, bergotong royong. Okey, keseluruhan gambar itu adalah bergotong royong. Baiklah. Kalau mengikutkan kaedah okey ke Hun, ini gambar, cikgu cuma ambil satu saja gambar. Tadi ayah Aiman. Baik. Cikgu letakkan orang ialah Encik Wazif.
kata kerja ialah menyabun. Cikgu huraikan apa yang sedang dilakukan oleh Encik Wazif. Jadi, Encik Wazif menyabun keretanya yang kotor dengan syampu kereta. N ialah noktah. So, cikgu letakkan noktah. Jadi, bila cikgu sambung, okey ke huni tersebut. Jadi, Encik Wazif menyabun keretanya yang kotor dengan syampu kereta. Dapat? Baiklah. Okey, seterusnya. Gambar yang kedua. Okey, lihat apa yang dilakukan oleh Aiman. Baiklah. Lihat. Aiman kemudian sedang menjirus. Jadi apa cikgu huraikan? Cikgu huraikan dengan Aiman menjirus. Huraian kepada perbuatannya iaitu kereta ayahnya dengan menggunakan paip air. Letak notah. Maka keseluruhan ayat yang cikgu akan tulis nanti, Aiman menjirus kereta ayahnya dengan menggunakan paip air. Boleh? Baiklah. Bagus. Sekarang kita tengok gambar yang seterusnya. Cikgu gabungkan Aiman dan ayahnya. Okey. Berdasarkan kedua-duanya, ini ialah gambar raja. Okey, jadual okey ke hun. Aiman dan ayahnya sebagai orang, kata kerjanya ialah membasuh. Huraian kepada kedua-dua tersebut yang selalu ini iaitu kereta bersama-sama setiap ujung minggu. Ada notah. Jadi, keseluruhan ayat, Aiman dan ayahnya membasuh kereta bersama-sama setiap hujung minggu. Dapat? Okey, Aiman dan ayahnya membasuh kereta bersama-sama setiap hujung minggu. Boleh? Sekarang, cikgu tunjukkan gambar yang seterusnya. Okey. Ini gambar kakak Aiman. Ikut jadual, Auni menyapu. Cikgu huraikan, Auni menyapu sampah di halaman rumah mereka. Ayat penuh, Auni menyapu sampah di halaman rumah mereka. Boleh dapat? Bagus. Sekarang kita tengok gambar yang seterusnya. Gambar adik Aiman. Okey, tadi kita guna perkataan apa? Kata kerja membuang. Mengikut jadual okey ke hun, Hakim membuang. Huraian kepada perkara tersebut, Hakim membuang sampah ke dalam tong sampah. Jadi, ayat penuh, Hakim membuang sampah ke dalam tong sampah. Jangan lupa tanda baca apa? Noktah. Boleh? Baiklah. Dapat? Hakim, orang, membuang sebagai kata kerja. Huraian kepada Hakim membuang iaitu sampah ke dalam tong sampah. Baiklah. Gambar seterusnya iaitu gambar ibu. Nampak ibu dengan penyiram. Cikgu gunakan kata kerja menyiram. Cikgu huraikan pokok bunga supaya tidak layu. Maka ayat yang akan dibentuk ialah Puan Awatif menyiram pokok bunga supaya tidak layu. Okey. Puan Awatif sebagai orang, menyiram sebagai kata kerja, cikgu huraikan pokok bunga supaya tidak layu. Yang penting ialah jangan lupa tanda noktah. Baik. Boleh? Dan mungkin yang gambar terakhir bila cikgu kumpulkan, cikgu nak buat kesemuanya dalam satu ayat. Okey, bergotong royong tadi. Baik. Orang iaitu keluarga Aiman. Boleh? Kata kerjanya bergotong royong. Cikgu huraikan keluarga Aiman bergotong royong dengan huraian membersihkan rumah dan kereta setiap hujung minggu. Maka, dapatlah ayat yang penuh. Keluarga Aiman bergotong royong membersihkan rumah dan kereta setiap hujung minggu. Keluarga Aiman ini sebagai orang bergotong royong sebagai kata kerja membersihkan rumah dan kereta setiap hujung minggu. Huraian kepada keluarga Aiman dan bergotong royong. Baiklah. Dapat? Maka tugasan hari ini tulis semula